Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid kelas 6 Sakura dan 6 Winda. Cikgu doakan awak sentiasa dalam keadaan sihat, jaga kesihatan, jaga SOP, ingat kita jaga kita. Sekarang ni kes COVID makin meningkat. Ahli keluarga cikgu pun ada yang tersangkut juga, tapi alhamdulillah lah semua dah buat swab test semua okey. Sangkut seorang je. Okey, tapi alhamdulillah yang lain semua sihat. Jadi cikgu harap jadi pengajaran lah pada kita semua sebab kes makin banyak. Cikgu harap semuanya baik-baik je lah. Okey, pertama sekali kita akan masuk kepada pelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama ialah 8.1.1 iaitu melukis bentuk poligon. Okey, melukis bentuk poligon. Okey, dalam melukis bentuk poligon tu termasuk dengan mengukur lah, mengukur sudut sebab kita kena belajar cara nak guna protektor. Okay, cikgu tak pasti awak ada protektor ke kat rumah. Kalau tak ada tu maksudnya susah sikit lah. Tapi kalau ada awak boleh gunakan lah. Okay, gunakan untuk nak buat ukuran sudut tu. Tapi cikgu akan bagi apps dia juga. So nanti awak boleh praktis juga kat rumah guna komputer. Guna komputer ataupun boleh guna phone. So yang tu yang bagus lah. Dia menarik juga benda ni sebab dia boleh adjust. So awak boleh cuba macam mana nak mengukur dia. So awak tengok betul dalam video ni. Okey, seterusnya kita akan belajar 8.1.2 menyatakan ciri-ciri poligon. Okey, menyatakan ciri-ciri maksudnya bilangan bucu dia ada berapa, sisi dia ada berapa, sudut dia ada berapa, perpenjuru ada berapa. Tu semua kita nak kena tahu. So hari ni cikgu harap lepas habis kelas ni awak tahulah benda tu semua. Okey, so kita pergi kepada yang pertama sekali. Okey, yang pertama sekali awak kena ada buku teks. Okey. Buku teks tu awak boleh rujuk muka surat 133. Minta maaf 133. Kak cikgu punya Anyflips ni 140 tapi dalam buku teks awak 133 Okey, kita akan masuk melukis dan kenali poligon. Tapi kita akan pergi kepada mengukur sudut dulu sebab sebelum kita nak lukis, kita kena pandai macam mana nak ukur sudut. Kalau tak pandai ukur sudut nanti awak tak boleh nak macam mana awak nak ukur sudut yang awak dah buat tu kan. So kita kena belajar dulu. Okey, so ada satu apps ni, nama apps ni ialah Measuring Angles, mathsplayground.com. So benda ni memang sangat menarik. Okey, cikgu akan besarkan sikit benda ni sebab supaya awak nampak. Okey. Okey, benda ni satu kelebihan dia. Dia boleh digerak-gerakkan. Cuba tengok nampak kan? Okey. So dekat sini sebenarnya dia ada bunyi sekali. So crack tu maksudnya awak boleh tahulah. Okey, ini nama dia protektor. Okey, protektor ni dia berbentuk separuh bulatan. Okey, berbentuk separuh bulatan. Okey, dia ada protektor ni dia ada dua skala ukuran iaitu start daripada bahagian kanan. Okey, start bahagian kanan maksudnya dari sinilah. Nampak tak cikgu punya anak panah ni? Okey, ni start dari bawah ni 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, tengah-tengah ni 90, 100, 110 sampailah 180. Maksudnya dekat sini bila bermula daripada kanan, okey, start daripada kanan protektor tu daripada bawah, maksudnya dia akan start dari sinilah, dari kosong ni. Okey, dia juga bacaan dia berada di bawah. Okey, di sebelah kanan, bacaannya di sebelah bawah. Dia ada dua nombor tau, awak jangan confuse. Nanti awak terambil atas ke bawah, awak kena jangan confuse. Nanti cikgu beritahu macam mana tak nak bagi confuse lah. Okey. Kemudian di sebelah kiri juga ada juga start dari kosong. Okey, ada juga start dari kosong. Tapi cara bacanya dari atas, iaitu 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sampailah 180. Tapi bacaan dia dari atas kalau start dari kiri. Okey, sekarang ni kita macam mana kita nak ukur sudut ni. Okey, awak nampak kan sudut warna kuning kan? Cikgu jarakkan sikit Okey, sekarang ni cikgu keluarkan protektor tu dulu. Okey, protektor bila kita nak ukur, kita mesti kena ada dua syarat utama yang awak, tiga syarat utama yang awak kena tahu. Yang pertama sekali awak kena tahu dekat mana dia punya garisan sudut tu. Okey, kalau tengok dekat sini dia ada dekat atas dengan sebelah kanan. Cuba tengok atas dan sebelah kanan. So bermaksud awak kena
mengira atau membilang sudut tu start dari kanan. So, lagi satu syarat yang kedua, garisan yang berwarna merah ni, nampak tak garisan berwarna merah? Nampak tak kelas? Nampak. Nampak. Okey, cikgu gerak Garisan berwarna merah ni mesti betul-betul atas salah satu garisan yang berwarna kuning ataupun atas salah satu daripada sudut itu. Dia punya garisan tu. So maknanya sekarang ni cikgu gerakkan protektor ni, cikgu gerakkan merah ni kena betul-betul atas warna kuning. Okey. Sekarang ni kalau awak dapat tengok dia punya kosong dia dekat anak panah tu start dekat bahagian kanan. Betul tak? Dia bukan start dekat sini. Dia start daripada kanan kan. So maknanya dia suruh cari sudut yang ini. Dari bawah ni, anak panah bawah ni sampai anak panah atas ni sampai sini berapa. Okey, so maknanya kita kena tengok dari bacaan bawah. Bacaan bawah yang kanan ni lah. Start dari kosong lah, dia mesti start dari kosong. So ni kosong, yang ni 10, yang ni 20, ini 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Maksudnya dekat sini yang warna kuning ni kita kena kira dari atas balik. Yang atas yang kecil ni cikgu besarkan lagi, mungkin awak nampak. Okey. Tak boleh nak besar dah. Ini paling besar ni. Okey. So dekat sini atasnya ada 1 2 3 4 5 6 lebih kurang 96 atau 97 lebih kurang macam tu. Okay, so kita tulis ini, dia tulis what the angles. Okay, angle kan. Angle tu maksudnya sudut lah. So awak tengok kat sini start dari kosong ni 90, 91, 92, 93, 94 sampailah 96. Cikgu anggap ni 96 lah. So dia mesti jarak dia tak boleh jauh. Contoh awak jawab ni 100 salah lah sebab 100 dekat sini. Kalau 100, garisan dia dekat sini. Tapi masalahnya sekarang ni 90 something. 95, 96 macam tu lah. So maknanya kita tulis kat sini, contoh cikgu anggap 96. 96. Tulis macam tu. Okay, bila awak dah macam tu, awak tekan anak panah ni. Okay, tekan anak panah yang sebelah C ni. So dia akan tengok keluar jawapan tak? Ring. Bunyi kan? So bermaksud awak punya jawapan tu sangat tepat. Dia tengok actual angle, maksudnya angle yang sebenar dia 96. Okey, 96 darjah. Betul lah, maknanya cikgu punya bacaan cikgu sangat tepat lah. Cikgu punya jawapan 96, jawapan sebenar 96. Memang cikgu sangat tepat. Jadi dia punya precision dia, maksudnya ketepatan dia 0%, maksudnya sangat tepat lah. So progress ni, PROGRESS ni ialah markah awak. Maksudnya awak ni dapat berapa? Daripada satu soalan awak cuba, awak dapat 1. Maksudnya 1/1, maksudnya awak dapat penuh lah soalan 1 ni. Okey, sekarang cikgu akan try 5 dulu, contoh 5 soalan dulu. Lepas ni baru cikgu akan pilih beberapa orang untuk bagi tahu cikgu apa jawapan dia. Okey, next kita pergi soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua, okey, benda ni nampak macam, okey cikgu turun ke bawah dulu bagi awak nampak. Dia nampak macam dia naik ke atas sini dengan sini kan. Jadi sebenarnya untuk protector ni kita kena adjust. Adjust tu maksudnya kita kena adjust dia lah. Adjust mesti kena warna merah ni mesti kena dekat salah satu berwarna kuning dan dia mesti berada dekat dalam. So cikgu adjust, bergerak kat sini. So mesti betul-betul atas garisan, dengar bunyi crack. Sampai betul-betul atas garisan warna merah dan kuning. Dan yang lagi satu kuning tu mesti berada dekat dalam. Okey, tadi kita start daripada sini kan? Daripada bawah ni, betul tak? Sekarang kita tak boleh start dari bawah lagi. Sebab sekarang ni dia punya garisan, dia bukan kat sini. Garisan dia dekat sini. Sudut yang kita nak ni dekat sini. Anak panah, nampak cikgu buat anak panah. Jadi dia mesti start dari atas. Tak boleh start dari bawah. Sebab kalau awak start daripada bawah, awak akan dapat jawapan yang salah. So kita akan start daripada atas. Maknanya kita kena baca dari start anak panah ni. Anak panah atas ni. Bukan kat bawah ni tak ada anak panah, jadi tak boleh baca kat bawah. Jadi kita kena baca dekat yang atas ni. So bila baca yang atas, mana kena bacaan yang atas lah. Dia punya bacaan nombor yang dekat atas, start dari kosong. Okay, mesti start dari kosong. Bukan start dari 180. Ada orang dia salah baca, dia ingat 180, 170, 160, 150. Dia tengok yang bawah, salah. Dia mesti start dari kosong. Okay, awak nak baca protector, mesti start dari kosong dulu. Tengok dari kosong, naik ke atas, baru betul.
Kalau awak tengok dari 180 naik ke sini, jadi itu dah jadi tertib menurun. Dia mesti start dari kosong. Jadi kosong kat sini, so maknanya kena tengok bacaan atas lah. Kena baca nombor dekat atas. So kosong, ini 10, 30, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Jadi yang sini atas garisan 80. So jawapan dia berapa? Apa nak jawab? 80. 80. 80. Betul. So jawapan dia 80 darjah. Ini kalau tengok bacaan cikgu. Mungkin 80 boleh, 79 boleh. Tapi cikgu nampak ni memang betul-betul atas 80. Sebab ini 75, 76, 77, 78, 79, 80. So cikgu tulis lah 8, 0. Okey, kemudian anak panah. So jawapan cikgu 80 darjah dan jawapan sebenar pun 80 darjah. So maknanya cikgu sangat tepat. So cikgu apakah 2/2? Maksudnya okey, contohlah soalan ketiga awak salah jawab. Contoh kita main hentam lah ini, kita main hentam je. Awak pun main gerak-gerak suka hati awak je kan. Letak pun tak betul, awak letak macam ni. Salah kan letak macam ni? Tak betul. Kalau macam ni pun macam ni baru betul. Tapi contoh awak baca salah lah. Okay, awak letak betul dekat atas garisan kuning, atas garisan merah ni betul. Tapi awak baca salah. Awak baca daripada 180. Sepatutnya baca dari kosong. Awak pun ambil lah yang atas punya 180, 170, 160, 150, 140, 120. Oh ni 120, 122. Awak pun tulis lah 1, 2, 2 contoh lah. Padahal sebenarnya kena start dari kosong. Sebenarnya kosong, 10, 20, 30, 40, 50. So 50 berapa? Dia tak sampai 60 lagi ni. So 50 berapa? Tu kena tahulah 58 ke 57 nah ni. Lebih kurang macam tu lah. Sebab yang tengah-tengah kecil sikit ni 55. So 56, 57, 58. Sebenarnya ni 58. Tapi awak jawab salah. Awak jawab 122. Awak tengok apa jawapan ni Itu maksudnya salah. Okay, so dekat sini awak dapat progress 2/3 kan? Bermaksud awak dah salah 1. Sepatutnya awak dapat 3/3 tapi sebab awak dah salah, precision tu maksudnya awak memang sangat jauh dia punya ketepatan. Nampak 64%. Actual angle ialah 58. Betul lah tadi cikgu cakap 58. Tapi awak jawab 122. So maknanya awak salah. So awak dah hilang markah. So awak kena pastikan jawab tu betul-betul. Benda ni boleh di-adjust. Okay. So next question. Kita cuba jawab sama-sama. Yang ni kena jawab betul-betul lah. Okay. So sekarang ni benda ni masih dalam keadaan berterabur. So awak adjust supaya dia kena dekat atas garisan warna kuning dan warna merah. Macam tu. Dan lagi satu garisan mesti berada dekat dalam protector tu. So sekarang ni cikgu nak tanya awak nak baca benda ni start daripada atas ke start daripada bawah? Bawah. Atas. Bawah? Atas. Atas. Sebab anak panah dia dari atas kan? Anak panah dia dari atas. Mana ada anak panah kat bawah? Sebab tu tak boleh start dari bawah. Okey, so maknanya kita kena start dari atas. So bila start daripada atas, bahagian kiri kita kena baca bahagian atas. Start dari kosong. So ni kosong, 10, 20, 30. Okey, agak-agak ni berapa darjah? Siapa boleh jawab? 81. Okay, adik 81. Okey, adik nak jawab 81. Okey, kita try 81. 8, 1, anak panah. Betul. Sangat tepat. 81. Okey, sekarang cikgu nak pilih orang Sebab tadi cikgu dah ajar kan. So sekarang cikgu nak pilih orang. Kita start daripada kelas 6 Sapura dululah. Cikgu pilih beberapa orang 6 Sapura dulu. Kita start daripada Danish. Boleh Danish? Danish cuba try Okey, sekarang ni benda ni tak disusun dalam keadaan elok. Kita kena adjust. So cikgu pun adjust. Mesti kena dekat atas garisan kuning. Okey, adjust atas garisan kuning. Okey, cantik. Dah jadi macam tu. Okey, so sekarang ni Danish baca nombor kosong dari bawah ke nombor kosong ke atas? Kosong ke atas. Betul. Okey, sekarang cuba awak bagi tahu cikgu berapa darjah ni sudut ni. Cuba 45. Okey, betul lah tu. Kita tengok betul atau salah Kalau cikgu tengok nampak macam betul. Okay, kita tengok.
Okey, sangat tepat. Tahniah kepada Danish. So, markah awak respon yang betul. 2 markah Very good. Okey, next kita pergi kepada murid yang seterusnya. Cikgu nak try Farah. Farah Dania. Okey, soalannya macam ni. So yang ni kita kena adjust sebab ni dia punya garisan dia warna kuning ni berterabur kan. So kita kena adjust. Adjust supaya kena betul-betul atas garisan. Awak kena adjust awak punya protector tu lah. Macam tu. Okey. Sekarang ni Farah, kita nak baca kosong yang atas ke kosong yang bawah? Farah? Ya. Farah tak ada ke? Ya. Kita nak baca kosong yang atas ke kosong yang bawah? Atas. Kosong yang atas. So berapa sudut ni Farah? Kalau awak tengok berdasarkan ukuran ni, berapa sudut dia? 11. Okey, kita try 11. Tekan satu-satu kemudian tekan nak panah. Betul. Bagus Farah, sangat tepat. Okey, so cikgu bagi markah Farah 2 markah lagi. Okey, well done. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Masih lagi kelas 6 Sapura. Cikgu nak try siapa Cikgu nak try Haris Hazwan. Okay, Haris, cikgu akan ubah ni, cikgu settingkan ni dulu. Okey, mesti ada, kalau awak buat macam ni awak tak susun betul-betul, nanti awak tak dapat baca lah. Dia mesti atas garisan dia mesti tengah-tengah tajam ni. Dia punya tengah-tengah ni mesti kena kat tajam. Kemudian ejam macam tu ada atas garisan kuning. Mesti tepat-tepat. Okey, cantik. So sekarang kita nak baca kosong yang bawah ke kosong yang atas Haris? Atas. Yes, kita baca yang atas sebab dia anak panah kat sini kan. Jangan baca yang ini pula. So mana kita baca yang atas lah. Okey Haris, tolong bagi tahu cikgu berapa sudut untuk yang dalam gambar rajah ni? 58. Betul. 58 59 lah, tapi kita try 58. Okey, lari sikit tapi still okey. Bagi cikgu kalau lari satu darjah tu tak ada masalah. Okey, tak ada isu sangat lah. Kalau lari sampai 10 tu memang salah lah. Kalau setakat 1-2 darjah tu tak ada masalah. Tapi kalau boleh kita nak betul-betul tepat lah. Okey, kita nak betul-betul tepat. Okey, sekarang ni kita try lagi dengan murid yang seterusnya, yang terakhir untuk kelas 6 Sakura. Lepas ni cikgu nak try Lavender pula. Cikgu nak try Baik. Nur. Okay, kita adjust dulu Wan. Kita adjust dulu. Okay. Dah cantik lah. Okay, Wan Nur Hana. Tak apa, lepas ni ada lagi soalan, jangan risau, ada lagi. Okay. Berapa ni Wan Nur Hana? Start dari kosong bawah ke kosong atas? Start dari mana? Kosong yang bawah ke kosong yang atas? Atas. Okey, kosong yang atas. So sebutkan berapa darjah? Start daripada kosong lah, dari atas kosong sampai ke atas. Berapa? Cikgu tak nampak. Tak nampak? Okey, tak nampak tak apa. Okey, tak nampak tak apa. So kita minta tolong kawan yang lain. Siapa nak bantu? Yang nampak? Saya. Tadi Saya. Firas. Saya. Firas. 119. Sure? Cikgu rasa tak sampai 115 pun lagi. 109. Confirm? 109. Kalau 109 kat bawah ni. Dia terlebih sikit daripada 110 ni. Cuba cek balik. 114. Okey, 114. Sebab ni 10, yang ni 11, ni 12, 13, 14. Okey. Tengok. Yang ada 114. Okey. Okey, kita pergi kepada tadi siapa jawab tadi Okey. Kita pergi kepada kelas 6 Lavender.
Okay, so Nal Lavender kita pilih random. Murid yang terpilih itu ialah Syazwani. Okay, Syazwani tolong bantu cikgu. Apakah sudut ni Syazwani? Okay, cikgu dah ubah dah. Cikgu dah adjust. Berapa Syazwani? Ya. Ya. Berapa? Sudut ni berapa? 40. 40 berapa? 40 betul tapi 40 berapa? 41. 41. Okey, kita tengok. 41. Okey, betul. Sangat tepat. Okey, next kita pergi kepada murid yang lain pula. Danisha? Okey, cikgu Ijaz. Okey, berapa Danisha? Kena adjust cikgu dah adjust satu. Berapa Danisha? 51. Okey, kita tengok. Okey, still betul tapi yang paling tepat sebenarnya 50. Okey? Okey, good. Danisha dah jawab. Okey, jap cikgu nak bagi markah dulu. Tadi siapa tadi? Danisha. Danisha sebutnya. Okey, so sekarang ni cikgu nak try orang lain pula. Yang terakhir, group maker. Yang terakhir, Ikhtiaruddin. Ikhtiaruddin, okey cikgu adjust. Okey. Okey, Ikhtiar berapa Ikhtiar? Kerang deh. 120. 120. Okey, kita tengok 120 betul ke tak? Okey, very good. Sangat tepat. Okey, so maknanya sekarang ni awak dah jawab lebih kurang 11 soalan. So awak dapat jawab dengan betul 10. So nanti awak akan ada satu tugasan lah. Tugasan tu cikgu tak bagi dalam bentuk kertas. Akan bagi link ni. Nanti awak akan buka link ni, awak akan cuba jawab seberapa banyak yang boleh tapi paling sikit 6. Cuba dapat seberapa banyak markah yang awak boleh lah. Okay, kemudian bila awak dah selesai, contoh awak dapat 10 per 11 ke, tapi paling kurang per 6. Maksudnya awak mesti jawab sekurang-kurangnya 6 dan ke atas lah. Okay, kalau contoh awak nak jawab 10, jawablah 10. Nak jawab 12, jawab 12. Suka hati awak lah. Okay, lepas awak dah settle tu, awak screenshot benda ni, hantar dekat cikgu. So maknanya cikgu dapat tahu lah awak dapat markah berapa. Contoh dia jawab semua soalan dia jawab lah. Dia betul 8. Okay, so bagus lah tu. Mesti sekurang-kurangnya 6. Kalau masih tak capai 6, bagi sampai boleh. Awak kena cuba sampai dapat lebih 6 ataupun sekurang-kurangnya 6 kali cuba, 6 kali tu betul. Okay, so nanti cikgu akan bagi link dia kejap lagi lepas habis kelas ni. So awak boleh cubalah. So tak adalah, tak perlulah bawa protector kan. So awak boleh guna komputer, guna phone saja, awak ejek sampai dapat baca dah. So nanti bila dah dapat markah, progress ni, awak screenshot, awak bagi kat cikgu ataupun masuk dalam grup pun boleh. Bagi tahu nama siapa. Contoh Danisha, screenshot Danisha. Markah berapa? Contoh 10 per 12 contoh. Itulah 10 per 12. Okey, setakat tu boleh faham? Okey So itu tugasan yang pertama. Tugasan pertama guna komputer. Okey, sekarang kita nak pergi kepada yang soalan yang seterusnya. Okey, cikgu tak pasti sama ada awak ada print tak benda ni. Siapa yang ada print tu maksudnya senanglah sikit. Siapa yang tak print tu maknanya awak kena buat latihan ni dalam buku tulis lah. Okey. Okey, buat dalam buku tulis. Okey, sekarang ni kita nak bina segitiga sudut tegak dan beberapa lagi bentuk poligon lah. Okey, cikgu rasa benda ni cikgu akan cerita sikit lah sebab kita tak boleh nak cerita banyak-banyak dan takut tak sempat. Jadi cikgu akan pilih mana bentuk yang cikgu rasa cikgu nak buat lah. So awak buka buku teks muka surat 133. Okey, sekarang ni kita nak bina segitiga dulu. Okey, tengok muka surat 133 Okey, untuk nak bina segitiga, dia punya bentuk permukaan dia bukan petak tapi petak-petak bukan petak-petak, bentuk segitiga Dia punya apa nama ni? Dia punya garis-garis ni adalah garis segitiga.
Okay, so sekarang ni kita nak buat segitiga. Jadi cikgu pun, siapa yang ada print benda ni boleh buat sama-sama dengan cikgu lah. Okay, siapa yang ada buat sama-sama dengan cikgu. So sekarang ni dia nak buat segitiga sama sisi, maksudnya semuanya sama panjang. Okay, so maknanya cikgu pun ambil lah, awak guna pensel lah. Cikgu tak ada pensel kan, so cikgu guna ni. So cikgu nak buat garisan, contohnya cikgu nak buat berapa ni? Contoh cikgu, mungkin awak tak nampak kan. Okay. Tebal sangat ni. Macam tu. Okay, so sini kita kira 1, 2, 3, 4. So ada 4 unit. Okay, so 4 unit. Okay, kemudian kita sambung kat sini pula. Kemudian turunkan ke bawah lah. Pun sama 4 unit jugalah. Okay, kira lah berapa kan. 4 unit tu maksudnya macam ni lah. Okay, awak. Okay, sambungkan sampai ke ujung. Macam tu. Okay. Okay, setakat ni boleh nampak tak apa yang cikgu buat kat depan ni? Nampak kan? Nampak. Nampak Okay. Okay. Buat macam tu. Okay, kemudian kita akan sambungkan yang titik atas ni dengan titik atas ni. So, dapatlah segitiga sama sisi. Kenapa dia panggil sama sisi? Sebab semua yang warna biru ni sama panjang. Ini 4 unit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang ni pun 1, 2, 3, 4. Semuanya 4 unit. Sebab tu dipanggil sebagai 4 unit. Unit tu maksudnya 4 garis lah. 4 garis atau 4 petak. Okey, sekejap cikgu bagi nampak sikit. Semuanya 4 unit. Panjang ni pun 4 unit. Awak kena labelkan lah nanti Yang ni pun 4 unit juga. Okey, kemudian sini dipanggil segitiga sama sisi. Okey, sekarang tugasan yang seterusnya ialah awak kena ambil, kena lukis dia punya sudut dia juga. Ni sudut dia Ni sudut tau. Ni sudut ni awak kena lukis Ni sudut ni. Okay, cikgu pekatkan. Ni. So awak kena ukur ni. Sudut dia berapa. So awak ambil protector lah. Patutnya kena protector. Orang protector. Sebab kalau tidak macam mana awak nak ukur sudut. Tapi kalau tengok dalam buku teks, sebenarnya jawapan dia ada kat situ. Okay. Berapa sudut dia? Okay, yang ni tak ada kat sini lah. Tapi awak kena guna ni sudut dia ialah 60 darjah. 60 darjah, yang sebelah sini pun 60 darjah. Awak boleh tengok dalam buku teks, tengok macam mana dia ukur. Okay, gunakan protector. So nanti awak kena labelkan. Okay, awak labelkan 60 darjah. Yang atas ni pun 60 darjah. Satu lagi 60 darjah juga. Selesaikan semualah. Semua ni perlu di labelkan. Apa cikgu buat ni? Cikgu guna komputer susah sikit. Kalau guna lukis kat depan papan putih senang. Tapi nak buat macam mana kan? Norma baru ni. Okay. Okay, cikgu nak tanya awak ni. Awak buat tak Siapa ada print? Siapa yang ada print senang lah. Dia nak buat kerja ni. Siapa yang tak print? Okay, kalau yang tak ada print tu maksudnya awak kena lukis dalam buku matematik lah. Okay. Kalau ada petak-petak, tak ada segitiga tu, awak kena buat segitiga tu sama kaki. Try lah buat macam mana pun. Lepas tu awak ni, mesti boleh. Pernah je cikgu guna benda ni pun boleh. Guna segi 4 ni pun boleh juga. Tapi sekarang ni cikgu nak buat ni lagi senang. Okay, boleh je. Okay, so dah siap dah cikgu punya soalan. Yang pertama, segitiga sama sisi. Okay, sekarang kita nak buat segitiga sudut tegak. Okay, segitiga sudut tegak bermaksud dia mesti. Okay, so cikgu pun dia tak kisahlah berapa panjang, tapi sudut tegak. Ni satu garis lurus macam ni. Okey, kemudian kita buat sini sampai sini, sambung. Okey, contoh sampai sini. Dan lagi satu, ambil yang atas ni, sambungkan yang hujung ni. Inilah nama dia segitiga sudut tegak. Okey nampak cikgu buat ni sudut segitiga sudut tegak. Dah ni mana gigi ni?
Dia dah lari. Okey. Okey, so ini adalah segitiga sudut tegak. Okey, macam cikgu cakap tadilah, mesti buat dia punya sudut dia. So nanti awak ambil ni, awak lukis dia punya sudut dia kat sini. Macam tu. Kemudian awak ukur berapa. Guna protractor. Okey. So sebenarnya sini awak boleh tengok dalam buku teks. Kalau tak faham, tengok dalam buku teks. Okey. Tengok ni segitiga sudut tegak. Ini sama kaki. Sama kaki, sudut tegak tak ada kat sini. Okey, tapi tak apa. Ni segitiga yang seterusnya. Okey. Mana tadi? Okey, ini berapa sudut dia? Yang atas ni pun berapa sudut dia? Awak kena ukur guna protractor. Sebab kalau tak ada protractor, awak takkan dapat jawapan dia. Mesti guna protractor. Ni berapa? Tapi yang pastinya yang sebelah sini ialah 90 darjah. Ni 90 darjah. Okey. Ini 90 darjah. Lepas tu dia bentuk petak tu, ada petak kecil kan. Ni sebenarnya petak kecil ni sebenarnya ada maksud. Petak kecil ni maksudnya ialah 90 darjah. Kalau awak tak percaya, awak guna protractor, cuba awak ukur sudut dia berapa. 90 darjah. Sudut tegak. So nanti awak labelkan lah berapa unit. Okay, cikgu buat beberapa soalan je. Sini ni berapa unit. So awak kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 unit. Okay. Ini pula berapa? Yang sendeng ni, yang sengit ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unit juga. Yang bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun sama 6 unit juga. So labelkan lah. 6 unit yang unit, 6 unit. Tak ada masalah pun kalau bawah ni tak sama. Kalau nak buat 5 pun boleh, nak buat 4 boleh, tapi dia mesti jadi sudut tegak lah. Okay, so dah siap dah cikgu punya segitiga sudut tegak. Sebenarnya benda ni tak susah kalau nak tengok, sebab bila awak ada dia punya kertas ni, insyaAllah awak boleh jawab. Tapi kalau awak ada kertas mungkin susah sikit lah. Tapi guna buku tulis matematik tu pun boleh, sebab ada petak-petak kecil kan. Guna yang itu. Okay, sekarang kita pergi kepada segi empat sama. Segi empat sama lagi lah senang. Cikgu awak lukislah segi empat sama kan. Segi empat sama, cikgu buat. Contoh cikgu buat 5 darab 5 lah. Ni cikgu buat dia punya ni. Okay, macam tu. Settle cikgu buat. Awak kena lukis berapa unit ni? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ni cikgu buat 5. So maknanya 5 darab 5 lah. Okay. So awak labelkan lah. Berapa unit? 5 unit. Okay, sudut dia macam mana? Okay, so sini 5 unit. Tulis. X 5 unit. Ini pun sama 5 unit juga. Sebab tu kita panggil segi empat sama. Sebab segi empat sama, semuanya sama panjang. Okay, segi empat sama mempunyai sisi yang sama panjang. Sebab tu dia panggil segi empat sama. Okay, so cikgu kecilkan sikit ni. Okay, so dapat 5 unit, 5 unit, 5 unit. Okay. Okay, sekarang cikgu nak tanya Nam Sapuran dan Navinda. Ada buat tak ni? Sekarang buat tak? Ke awak tengok je? Ada. Buatlah sama-sama dengan cikgu Ada. Buat sama-sama dengan cikgu. Siapa yang tak ada kertas, bagus-bagus. Cikgu, takut awak tak buat. Sebab kalau awak tak buat, awak tak boleh nak jawab nanti. Awak memang kena buat. Okey, lepas tu ambil lah protractor. Nanti benda ni boleh buat kejap lagi. Sebab kita ada masa lagi kan. Sekarang ni cikgu ajar online dulu. Nanti awak ada setengah jam sampai pukul 1. So awak boleh lah tak sambung buat lagi setengah jam tu. Nak buat ni, nak ni. Tak perlu warna just buat dia punya ni je. Dia punya garis-garis je cukup. Nak guna pensel warna pun boleh. Okey, awak nak lukis dia punya bentuk-bentuk ni, guna garisan, nak guna warna pun boleh. Tak ada masalah. Cikgu lagi suka. Tapi kalau nak guna pensel pun tak ada masalah. Okey je. Tapi mesti label lah. Okey, kemudian buat juga dia punya sudut dia. Ni sudut dia pun sama 90 darjah. Ni semua 90 darjah. Okey, buat dia punya tu lah. Okay, kejap cikgu besarkan sikit. Nampak. Semua ni sudut dia 90 darjah. Lukiskan dia punya petak-petak kecil tepi ni. Awak boleh tengok dalam buku teks lah. Semua ada dalam buku teks tu. Cuma awak kena rajin membilik lah.
Kalau awak tak tengok buku teks tu, tak boleh nak jawab. Kena rajin sikit lah Lebih-lebih masa PKP ni tak ada orang nak jawab ni, cikgu asal jaga komputer. Tu pun sebenarnya ajar guna komputer ni. Okay, so copy paste masuk dekat sini. So jadilah 90 darjah. So yang bentuk petak kecil ni sebenarnya 90 darjah. Okay, sekarang kita pergi kepada soalan yang seterusnya iaitu rhombus. Okay, rhombus. Rhombus tu macam mana? Okay, rhombus ni macam ni. Okay, kejap kecilkan sikit. Okay, rhombus dia macam segitiga tapi sengit sikit. Okay, so kita buat dia punya ni. Sampai sini cukup. Okay, betul pekatkan. Warna biru. Okay, macam tu. Okay, ni cikgu buat berapa unit? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 unit. Ni pun sama, cikgu turun ke bawah sikit tapi dia sengit sikit. Macam tu. Okay, macam tu. Okay, kemudian lagi satu, sambungkan dari hujung ni sampai ke hujung ni. Sambungkan. Macam tu. Inilah kita panggil sebagai rhombus. Dia macam segi 4 juga tapi dia punya satu sisi dia macam sengit sikit. Okay, ni nama dia rhombus. So awak sambungkan. Macam tu. Dan jangan lupa buat dia punya sudut dia jugalah. Dia punya sudut ni, dia punya yang macam bentuk C ni kan. Kira gunakan protektor, cuba ukur berapa. Ni berapa. Okay, kalau tak guna protektor memang tak boleh lah nak ukur. Ni berapa, yang bawah ni berapa. Okay. Sini, okay. Kemudian sambungkan kat sini juga. Ni berapa sudut dia. Awak kena tulis lah sudut dia berapa darjah. Guna protektor tulis catatkan kat situ. Nanti dah buka sekolah nanti cikgu nak tengok lah awak buat macam mana. Okay, ni ada markah ni sebab ni siapa yang join PDPR ni ada markah. Dan dah bagi tahu lah berapa unit ni, berapa unit. Ni 1, 2, 3, 4. Ni 4 unit. Yang atas ni 5 unit, 4 unit, 5 unit. Selesaikan. Berapa darjah semua awak kena kira lah semua ni. Okay, so untuk segi 4, segi pentagon semua cikgu tak ajar. Hexagon pun cikgu tak ajar. Okay, untuk heptagon, heptagon baru kita try lah buat. Yang lain tu awak kena buat sendiri lah sebab masa dah tinggal berapa minit je lagi ni. Tinggal 15 minit je, cikgu tak boleh nak habiskan. Okay, so cikgu buat satu je cikgu buat heptagon lah. So awak tengok dalam muka surat. Okay, heptagon, kejap Okay, tengok balik muka surat dalam buku teks. Buku teks, muka surat. Heptagon ke? Ni, muka surat. Heptagon ke boleh atau oktagon lah, kita buat oktagon. Okay, oktagon. Okay, tengok oktagon macam mana dia nak. Allahu Akbar. Okay, tengok oktagon macam mana dia buat. Okay, macam ni. Tengok macam mana dia buat Dia buat titik-titik dulu kan. Lepas tu dia sambung. Tengok dalam buku teks lah. Dia buat satu-satu kan. So kita pun buat lah macam tu. So cikgu buat oktagon. Oktagon ialah 8 sisi. So cikgu nak buat 2. Cikgu rasa cikgu nak buat 2. Ni siapa ni baru masuk ni. Kejap lambat ni. Okay. Kita akan buat dia punya garis-garis ni. Okay. Macam tu. Okay. Okay, kemudian sambungkan. Dia nak suruh buat. Suruh buat 8 kan. Okay. Sambung. Okay. Dia baru masuk lagi ni. Siapa yang lambat sangat ni? Okey. Sambung Okey, ada masalah tak kelas? Senyap je ni. Boleh buat tak ni?
Boleh. Boleh tak ada masalah kan, sebab dia ada buku teks. So awak boleh tengok. Kalau tak ada buku teks memang susah sikit. So awak tengok dalam buku teks tu, lukis cantik-cantik. Macam cikgu guna komputer susah sikit lah, lambat. Awak guna pensel senang. Okey, so gabung, lukis. Satu. Okey. Kemudian sambungkan titik ni dengan titik ni, gabung. Okey. So jadilah bentuk oktagon. Oktagon ada 8 sisi. Okey. Ni semua ni yang kita belajar ni TP1 tau. TP1 dan TP2. So maknanya kalau siapa yang boleh jawab soalan ni, maksudnya dia dapat TP1 dan TP2 lah. So siapa yang tak reti nak lukis ni, cikgu rasa tak adalah tak reti lukis. Buku lukis ni mudah je kan. So awak buat benda ni kena buat lah. Bila awak buat maksudnya awak capai lah TP. Kalau awak tak buat maksudnya cikgu tak bagi TP lah, awak dapat kosong. Okay, so kena buat. Tak kisahlah cepat ke lambat tapi awak mesti buat. Okay, maknanya cikgu buka sekolah ni dah settle dah kerja tu. Kalau boleh buat cepat-cepat kan. Jangan tangguh-tangguh. Sebab kalau tangguh-tangguh nanti banyak kerja, nanti awak yang penat. Okay, so kita dah selesai yang itu. Cikgu untuk pentagon, hexagon dengan heptagon cikgu tak lukis. So awak boleh buat sendiri, ukur sudut pun sendiri. Berapa sudut ni berapa gunakan tu lah. Gunakan protector. Okay, so sekarang ni kita pergi pada latihan yang ketiga. Okay. Siapa yang tak ada kertas bercetak ni, awak kena tulis dalam buku tulis lah. Okay. Cikgu ada masukkan dalam bentuk PDF kan, so awak boleh tengok kemudian. Mungkin sekarang ni agak cepat, nanti takut awak tak sempat nak salin kan. So awak boleh tengok ni macam mana. Okay, sekarang kita nak isikan bilangan bagi setiap bentuk-bentuk poligon ni. Poligon ada segi 4 sama, segi 4 tepat, dia ada segitiga, ada pentagon, ada hexagon, heptagon dan oktagon. Okey, cikgu akan ajar awak macam mana nak kenal pasti yang ini tak ada masalah ni. Okey, cikgu guna warna kuning Okey, yang kotak yang warna kuning ni, okey, ini tak ada masalah sebab senang nak tahu. Semua orang tahu segi 4 sama. Kalau tak tahu segi 4 sama, cikgu tak tahulah nak cakap macam mana. Okey, so segi 4 tepat pun semua orang tahu. Segitiga semua orang tahu. Yang sikit yang warna pink ni. Bukan susah lah, dia awak tak ingat. Kadang-kadang kita tak ingat tapi sebenarnya dia ada cara nak ingat. Okey? Yang warna pink ni sebenarnya dia ada cara nak ingat. Pen tu maksudnya berapa? Hex tu maksudnya berapa? Hepta tu maksudnya berapa? Okta tu nombor berapa? Dia ada cara nak ingat. Okey, tapi cikgu akan ajar yang kuning dulu. Okey, segi 4 sama. Segi 4 sama ada berapa sisi? Sisi tu maksudnya garis. Berapa? Cepat. Sisi ada berapa? Sisi tu maksudnya ialah garisan tepi ni. Okey, kita tengok segi 4 ni segi 4 sama Ni. 1, 2, 3, 4. So ada berapa segi? Ada berapa? 4. Ya, ada 4. Okey, bucu tu maksudnya yang tajam ni. Yang tajam-tajam ni, yang tepi ni, pertemuan antara dua sisi kita panggil sebagai bucu. So yang tajam-tajam ni nama dia bucu. Okey, sekarang cikgu nak tanya awak, bucu ada berapa? 4 juga. Okey, sudut tu ialah yang ni, yang ada macam bentuk C ataupun yang bentuk segi 4 tepat, segi 4 sama yang kecil-kecil ni. Itulah sudut. Sudut ada berapa? Sudut segi 4. Segi 4 tepat. Berapa sudut dia? Yang ni, yang tepi-tepi ni. 5. Yang kecil-kecil ni. 4. Kelas? 4. Ada 4. So tulislah. Tulis 4. Okey? 4. Okey, perpenjuru. Okey. Sekarang ni perpenjuru ni dia ada cara nak kira. Semua orang tengok depan semua tengok depan tu. Jangan buat apa-apa lagi. Okey, cikgu akan tunjuk awak formula mencari perpenjuru. Formula ni maksudnya cara. Cara untuk nak cari perpenjuru. Okey, sekarang ni awak kena tahu N ni maksud dia ialah bilangan sisi. Okey, sekarang ni kita nak buat segi 4 kan.
So maknanya kita kena ubah n ni jadikan dia nombor 4. So cikgu tukar nombor 4. Yang ni pun nombor 4 juga. Sebab tadi kita nak buat segi 4 sama kan. Nombor 4. So maknanya dekat sini kita kena buat macam ni. Kita kena selesaikan dalam kurungan dulu yang kita belajar dalam matematik kan. Kita belajar dalam matematik. Cikgu buka kalkulator. Okay, cikgu guna kalkulator. Bagi awak nampak. Okay. So sekarang ni kita kena selesaikan yang dalam kurungan ni dulu. Okay, 4 tolak 1 berapa? 4 tolak 1 berapa? 4 tolak 1 pula. Sorry. Silap. Sorry. 4 tolak 3 sama dengan apa? 1. Okey, 1. Maksudnya dalam ni dah jadi 1. Okey, jadi 1. Okey, bila sebut 1 bermaksud 4 ni dalam kurungan ni bermaksudnya darab. Okey, so 4 darab 1 berapa? 4 darab 1 berapa? 4. Okey. Per maksudnya apa? Per maksudnya apa? Bahagi. Bahagi. So bahagi dengan nombor berapa bawah ni? Bahagi berapa? 2. Nombor 2? 2. So 4 bahagi 2? Jawapan dia 2. So jawapan dia penjuru dia 2. Okey, penjuru dia 2. Okey, segi 4 sama, segi 4 tempat pun sama. 4 dan ni pun 2 dia sama. Okey, sekarang kita try segi 3 pula. Okey, n. Ini dia kata n tolak 1. Okey. So maknanya sekarang ni kita buat segi 3. Segi 3 ada 3 sisi. Okey, ada 3 sisi. Okey, sekarang kita masukkan n ni, tukar n ni jadi 3. Tulis 3. Tukar n tu jadikan dia nombor 3. Sekejap kawan awak baru masuk. Nombor 3. Okey, sekarang yang n ni pun sama nombor 3 juga. Okey. Sekarang ni kita selesaikan. 3 tolak 1 berapa? 2. Okey, 3 tolak 1 jawapan dia 2. Okey. Kemudian dalam ni dah jadi 2 dah. Kita dah selesaikan dah. 2 dapat 2 kan? Okey, so 3 darab 2 ni yang dalam kurungan ni maksudnya darab tau. 3 darab 2 berapa? 6. 3 darab 2 6. So jawapan dia 6. 6 bahagi 2? Dapat jawapan ni bahagi dengan bawah. 6 bahagi 2. 6 bahagi 2 berapa? 12. Itu darab lah pandai. 6 bahagi 2. So 6 bahagi 2 3. So jawapan dia adalah 3. So bucu 3, sini pun 3. Penjuru pun 3. Okey, sekarang cikgu nak ajar awak macam mana nak mengenal pasti pentagon ni ada berapa sisi, heksagon ni ada berapa sisi, heptagon ada berapa sisi, oktagon ni ada berapa sisi. Dia ada cara. Okey, awak pernah dengar tak pelempang? Pernah dengar tak pelempang? Pernah. Pelempang tu guna apa? Guna tangan kan? Nak lempang orang. Betul tak? Okey, kejap cikgu buka kamera mungkin awak tak. Okey, cikgu buka kamera. So dah muka cikgu serabut sikit. Okey. Nampak tak muka cikgu? Tak nampak cikgu Tak nampak. Mic. Tak nampak. Okey, tak nampak. Okay, tak apalah. Cikgu punya kamera ni ada problem sikit. Okey, tak apa. Okey, pelempang guna tangan kan? Tangan ada berapa jari? Tak. Satu tangan kita ada berapa jari? 10. 10. Satu tangan. 5. Okey, so maknanya kalau awak kena ingat tau. Okey, awak kena ingat. Okey, tolong tutup mic jap. Okey, so bila kita nak buat ingat sama ada pentagon tu berapa, awak ingat pelempang. Pentagon sama dengan pelempang. Ingat P dengan P. So, bila pelempang guna 5 jari. Tak ada orang nak tampar awak guna 1 jari. Jom nak pas guna 1 jari. Kalau nak pelempang, dia akan guna 5 jari. So, pelempang, ingat huruf P. So, cikgu highlightkan huruf P ni P ni bermaksud pelempang.
PE. Okey, ingat PE maksudnya pelempang. Pelempang ialah 5. Ingat 5. Itu dah 5. Okey, sekarang macam mana nak ingat hexagon tu berapa? Hexagon perkataan asal dia dalam bahasa Inggeris huruf X. Ini ejaan dia, ejaan dalam bahasa Inggeris. Tapi dalam bahasa Melayu dia HEK. EKS. Dalam bahasa Inggeris huruf X. Hexagon macam tu. Tapi sebutnya hexagon lah. Huruf X ialah 6. 6 tu apa dia? 6. 6 tu nombor apa? 6. So ingat 6. Itu cara nak ingat dia. Itu cara nak ingat dia. Ingat tu. 6. Hexagon 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexa, za. 6. So 6. Okay, heptagon macam nak ingat. Senang je. Ingat huruf T. T. T sama dengan 7. T sama dengan 7. Huruf T 7. TU2, JUS, 7. Tu ingat. Heptagon 7. Hexagon 6, 6. Pentagon pelempang 5. Pelempang 6, hepta 7. Okey, macam mana nak ingat oktagon? Oktagon ingat huruf O. O ialah Ogos. Ogos bulan yang keberapa? 8. Bulan lah? 8. Bulan 8. Ingat benda tu. Cuba ingat balik. Nampak tak cikgu highlight dengan warna merah tu? Cikgu highlight warna merah tu ada sebab tu. PE tu maksudnya pelempang. Pelempang maksudnya pentagon. 5. Hexagon 6 maksudnya 6. Heptagon T 7. Oktagon O. Ingat tu cara dia. Kalau tak nak bagi confuse lah, sebab kadang cikgu pun tak ingat benda ni. Tapi bila kita ingat dia punya pelempang tu 5. Hexagon XX, X tu 6. Hepta ta tu 7. Okta, Ogos, 8. Baru ingat. Okey, lepas tu baru awak isilah. Bucu dia ada berapa? Awak kira lah sendiri. Pentagon bucu ada berapa? Hexagon bucu ada berapa? Heptagon bucu ada berapa? Oktagon bucu ada berapa? Awak kira sendiri. Okey. Untuk penjuru, awak kena masukkan formula dia. So kalau pentagon maksudnya sini 5 lah. 5 tolak 1. Selesaikan. 5 tolak 1, 4. 5 darab 4, 20. 20 bahagi 2, 10. So jawapan dia 10. Pentagon, dia punya penjuru dia 10. Awak kira sendiri, cikgu tak nak bagi jawapan. Okey, kemudian untuk hexagon 6. Gantikan dengan nombor 6. 6. Sini pun 6 juga. Macam tu. Okey, kemudian 6 tolak 1, 5. Lepas tu 6 darab 5, 30. 30 bagi 2, 15. So maksudnya hexagon ialah 15. Awak selesaikan sendirilah. Okey, heptagon ganti dengan nombor 7. Sebab dia kata N ialah bilangan sisi. 7, sini pun 7. Selesaikan. 7 tolak 1, 6. 7 darab 6, 42. 42 bahagi 2, 21. Tulis 21. Oktagon ada cara juga, 8. Tukar. Sini pun 8. 8 tolak 1, 7. 8 darab 7, 56. 56 bagi 2, selesaikanlah 56 bagi 2 berapa? 56 bahagi 2. Dapat 28. So jawapan dia 28 oktagon. Selesaikanlah. Ni 28. Sini berapa tadi cikgu kira? 15 kot. Tak ingat dah. Nanti awak kira lah sendiri. Dia kena kira baru dapat jawapan. So formula dia ialah N tolak 1 bahagi 2. N tu ialah bilangan sisi. Tengok kat sini lah. Sisi ada berapa? Masukkan nombor dia dan dapat jawapan. Cikgu tak nak bagi jawapan sebab kalau bagi jawapan nanti awak tak mengira. So awak kena cubalah. Salah tak apa. Yang penting cuba. Lepas tu kalau awak rasa macam confuse sikit tu, tak sure, tanyalah cikgu. Okay, so untuk tugasan yang pertama, cikgu ulang balik sebelum cikgu habiskan kelas kita. Kelas kita dah habis dah sebenarnya, dah habis dah. Okey, sebelum cikgu habiskan kelas kita selama 1 jam ni, cikgu nak ingatkan balik. Yang pertama sekali, apa tugasan awak? Ialah cikgu akan bagi link ni.
measuring angles HTML ni. So nanti awak tekan, lepas tu awak cubalah jawab seberapa banyak soalan ukur sudut ni dengan betul. Nak jawab 30 pun tak apa, suka hati kau lah. Tapi janganlah banyak sangat, nanti awak penat kan. Setakat mana yang boleh lah. Tapi sekurang-kurangnya mesti 6. 6 tu mesti betul. Kalau dapat lebih lagi bagus lah, 10 ke 12 ke. Terpulang lah cikgu, tak ada limit lah. Tapi paling kurang 6. Okay, dah siap, awak screenshot. Okay, awak screenshot yang last kali tu lah, progress tu berapa awak dapat. Contoh 6/8 ke contoh kan. Atau kalau awak nak jawab 20/25 ke, seperti awak lah. Awak nak jawab banyak pun cikgu tak ada halangan. Okay, lepas tu awak screenshot, masukkan dalam grup. Lepas tu tulis nama siapa, Danisha Kasih, Syasha Finas ke apa ke, tulis nama cikgu tahu, oh ni awak punya, ni awak punya. Okay, kemudian awak tuliskan nama awak lah dan juga markah awak dapat. Markah untuk soalan ni untuk soalan ukur sudut ni. Tulis nama awak, contoh Syasha Finas dapat 5 tak cukup, cikgu nak kurang-kurangnya 6. 7/12, maksudnya awak dapat jawab soalan 12 tapi awak salah 5 contohlah kan. 7/12, okey lah tu. Cikgu nak tengok siapa yang dapat jawab banyak, lepas tu betul semua, itu lagi bagus lah. Kalau rasa macam tak puas hati nak jawab balik semula, keluar log out balik, jawab lagi sekali. Mana nak tahu ada dalam kelas kita ni dia suka nak bersaing. Kalau kawan dapat sikit, tak nak, aku nak dapat banyak lagi. Boleh, lagi suka, cikgu lagi suka kalau awak bersaing macam tu. Okay, saya dapat markah sikit, nak baiki lagi, nak bagi markah perfect, boleh, tak ada masalah. Banyak kali lagi. Okay, tu latihan 1. Okay, latihan yang kedua ialah yang tadilah yang cikgu bagi ni. Okay, yang ni yang cikgu bagi tadi ni. Awak selesaikan, awak lukis cantik-cantik, lawa-lawa. Kemudian ukur sudut dia berapa. Lepas tu siapa yang ada print, awak tampal dalam buku matematik. Okay, siapa yang tak print just hanya lukis saja, tak apalah, lukislah dalam buku matematik. Dan jangan lupa, satu lagi, jangan lupa tulis tarikh. Jangan lupa tulis hari. Ini satu benda lagi cikgu nak tegur ni. Kadang-kadang buku matematik tu kadang hantar hari, tulis tarikh, tak tulis, cikgu tak tahu bila awak buat latihan tu. So tolong tulis hari dan tarikh Okay, so sebelum cikgu habiskan kelas, ada nak tanya tak? Sebelum cikgu habiskan kelas ni, nak habis dah ni. Ada nak tanya tak? Cikgu yang Tanya mana yang ni. tadi kena Cikgu screenshot? yang mana yang tadi kena screenshot cikgu? Yang ini. Yang cikgu tunjuk ni. Nampak yang ada gambar, cikgu, ada tapi gambar yang mana Ada protokol. cikgu, tapi yang mana kena screenshot? Oh, nak kena tekan link mana? Macam tu. Link dia cikgu tak bagi lagi. Kejap lagi cikgu bagi. Okey. Kita habiskan kelas ni dulu, kejap lagi cikgu bagi. Boleh? So awak ada masa lah sampai petang pun boleh. Tapi jangan lambat sangat. Kalau boleh sebelum pukul 5 lah. Okay, sebelum pukul 5 tu dah cikgu dah dapat jawapan. Sebab cikgu nak kena key in bilangan murid yang masuk, yang buat aktiviti cikgu ni. Kalau contoh ramai yang tak buat, nanti orang akan tanya lah kenapa sikit sangat murid yang join. So kalau awak buat ni, maksudnya awak join, awak bantu cikgu lah juga. Nanti cikgu bagi dia punya link je, sabar Okay, so ada apa-apa nak tanya tak sebelum cikgu habiskan kelas cikgu pada hari ni? Tak ada. Tak ada Tak ada. Okay, sebelum cikgu habiskan kelas, cikgu nak awak cek balik ke hadiran. Mungkin tadi ada yang tertinggal ke, nama tak ada ke. Okay, cikgu habiskan dulu rakaman sebab nanti terlalu panjang pula nanti.